Selamat sejahtera. Nama saya Anastasia van der Berg. Kini saya berumur 28 tahun dan merupakan seorang pemain bola tampar wanita profesional dari luar negara yang bermain dalam liga profesional di Malaysia. Saya berasal dari Amsterdam, Belanda, dan telah bermain bola tampar selama 18 tahun. Hari ini, saya ingin bercerita tentang bagaimana saya boleh sampai bermain di Malaysia dan tentang satu peristiwa yang mengubah nasib hidup saya selamanya. Kisah ini berlaku pada musim luruh tahun 2021, dalam sebuah kejohanan bola tampar wanita istimewa yang diadakan di Kuala Lumpur. Ketika itu, saya bermain di posisi middle blocker untuk pasukan kebangsaan Belanda dan merupakan tonggak utama pasukan. Dengan ketinggian 188 cm, saya mempunyai rekod yang cemerlang di Liga Eropah dan sangat yakin bahwa saya akan beraksi dengan baik dalam kejohanan ini. Namun, satu peristiwa yang berlaku tidak lama sebelum kejohanan bermula telah mengubah segalanya. Sofia de Jong, pemain ace kami yang paling penting, mengalami kecederaan ligamen di lutut kanannya semasa sesi latihan. Dia adalah jantung serangan kami dan pusat semangat pasukan. Bertanding tanpanya ibarat kami kehilangan tangan kanan. Namun begitu, kami yang tinggal memutuskan untuk berjuang hingga ke akhir dan tetap meneruskan perjalanan ke Malaysia. Kejohanan ini diadakan di Axiata Arena Bukit Jalil. 5 negara menyertainya: Malaysia, Brazil, Amerika Syarikat, Italia, dan pasukan kami, Belanda. Semua pasukan adalah pasukan terkemuka dunia. Sejujurnya, walaupun kami datang dengan pasukan penuh, ia tetap akan menjadi satu pertandingan yang sukar. Tetapi realitinya jauh lebih kejam daripada yang kami sangkakan. Perlawanan pertama, kami tewas kepada Brazil 1,3 set. Perlawanan seterusnya, kami tewas teruk kepada Amerika Syarikat 0,3 set. Dan kemudian tewas lagi kepada Italia 1,3 set. Pada ketika ini, sudah hampir pasti kami akan menamatkan saingan di tempat terakhir kumpulan. Wajah rakan-rakan sepasukan saya semakin muram setiap hari. Di dalam bilik persalinan, tiada siapa yang bercakap. Dan kemudian tibalah perlawanan penentuan nasib kami. Perlawanan menentang pasukan tuan rumah, Malaysia. Axiata Arena Bukit Jalil penuh sesak dengan penonton. Tempat duduk penonton diwarnai dengan warna jalur gemilang. Sorakan untuk pasukan Belanda hampir tidak kedengaran langsung. Permainan dikuasai oleh pasukan Malaysia dari awal hingga akhir. Kami coba berjuang sehabis baik, tetapi pasukan yang kehilangan pemain utama mempunyai hadnya. Set pertama kami tewas 21,25. Set kedua 19,25. Dan set ketiga 22,25. Ia adalah kekalahan mutlak 0,3. Dalam perlawanan ini, saya hanya berjaya mendapatkan 3 mata melalui rejaman dan langsung tidak dapat menahan serangan pihak lawan. Setelah perlawanan tamat, apabila kami kembali ke bilik persalinan, tiada siapa yang berkata apa-apa. Kedudukan kami di tempat terakhir kumpulan telah disahkan. Saya mengambil telepon pintar dengan tangan yang terketar-ketar, dan membuat panggilan video kepada ibu bapak saya di kampung halaman. Ayah, ibu, saya dah tak larat lagi. Mungkin saya memang tiada bakat dalam bola tampar. Saya menangis teresak-esak di hadapan ibu bapak saya melalui skrin. Sepanjang 18 tahun bermain bola tampar, saya tidak pernah merasa selemah ini. Malam itu, saya berbaring sendirian di bilik hotel, merenung siling dan berpikir, kenapa kita perlu datang sejauh ini ke Malaysia hanya untuk menanggung malu sebegini? Di luar tingkap, kelihatan cahaya malam Kuala Lumpur yang gemerlapan, tetapi keindahannya langsung tidak dapat menyentuh hati saya. Esok masih ada perlawanan terakhir menentang Kenya, tetapi ia tidak akan mengubah kedudukan kami. Ia hanyalah perlawanan untuk melengkapkan jadwal. Saya membenamkan muka ke bantal dan berbisik dalam hati, cukuplah. Lebih baik, aku berhenti bermain bola tampar. Pada masa itu, saya tidak pernah membayangkan bahwa pada keesokan harinya, akan ada satu pertemuan yang akan mengubah hidup saya selamanya menanti saya. Keesokan paginya, saya bangun dengan hati yang berat seolah-olah ditindih batu. Semalam saya hampir tidak dapat tidur, asyik berpusing-pusing di atas katil sepanjang malam. Apabila saya melihat jam, sudah pukul 7 pagi.
Hari ini ada perlawanan terakhir menentang Kenya, tetapi sebelum itu, saya mahu meluangkan sedikit masa untuk menenangkan perasaan. Saya rasa jika saya terus berada di bilik hotel, perasaan putus asa semalam akan datang kembali. Jadi, saya memutuskan untuk keluar berjalan-jalan di Taman Damai, yang terletak berhampiran dengan hotel penginapan kami. Saya mahu menghirup udara pagi yang segar untuk mengubah suasana. Taman Damai adalah sebuah taman kecil di kawasan perumahan yang rendang dengan pokok-pokok, cahaya matahari pagi yang menembusi daun-daun. Pokok membuatnya kelihatan sangat indah. Mungkin karena ia adalah pagi hari bekerja, hanya ada beberapa orang di taman yang sedang berjalan-jalan dan bersenam. Saya duduk di atas sebuah bangku dan merenung langit, sambil memikirkan apa yang harus saya lakukan selepas ini. Tiba-tiba, saya terdengar satu suara kecil dari belakang. "Maafkan saya, Kak. Akak ni pemain bola tampar pasukan kebangsaan Belanda kan?" Apabila saya berpaling, saya melihat seorang budak perempuan sekolah rendah berdiri bersama ibunya. Budak perempuan itu bercakap dengan saya dalam bahasa Inggris dengan sopan. Ibunya kelihatan seorang wanita yang baik hati dalam lingkungan awal 30-an dan memegang tangan anak perempuannya dengan lembut. Nama budak perempuan itu Aisyah, berumur 9 tahun. Di tangannya, dia memegang sesuatu dengan cermat. Apabila saya melihat dengan lebih dekat, ia adalah bendera Belanda buatan sendiri. Bendera itu diperbuat daripada kain berwarna merah, putih, dan biru yang dijahit bersama dengan teliti. Jelas sekali dia mengambil masa untuk membuatnya dengan bersungguh-sungguh. Satu lagi benda yang dipegangnya ialah sekeping kertas putih dengan message yang ditulis dalam huruf besar dalam bahasa Melayu, "Terima kasih." Dan di bawahnya, ada tulisan yang saya tidak faham, yang kemudiannya saya tahu ialah perkataan Dank je wel, yang bermaksud terima kasih dalam bahasa Belanda. Bagaimana seorang budak berumur 9 tahun boleh mencari perkataan dalam bahasa Belanda? Tulisannya mungkin sedikit sengit, tetapi saya dapat merasakan usahanya. Ibunya menjelaskan dengan sopan, "Minta maaf, ya. Anak saya menonton perlawanan semalam di televisyen, dan dia kata dia nak sangat berterima kasih pada Cik Anastasia. Minta maaf kerana mengganggu pagi-pagi begini. Saya sangat terkejut. Perlawanan semalam kami tewas dengan teruk. Ia adalah permainan di mana pemain Malaysia beraksi dengan cemerlang. Kenapa budak perempuan kecil ini mahu berterima kasih kepada kami yang kalah?" Aisyah berkata dengan malu-malu, tetapi coba bercakap dengan bersungguh-sungguh. "Semalam akak main hebat sangat. Saya nampak akak berjuang sampai akhir, dan saya rasa ia sangat mengagumkan. Walaupun kalah, ia perlawanan yang indah. Saya mahu jadi seperti Kak Anastasia suatu hari nanti." Saat mendengar kata-katanya, saya terdiam. Walaupun kalah, ia indah, tidak berputus asa. Mahu jadi seperti awak suatu hari nanti. Sepanjang hidup saya sebagai pemain bola tampar, tidak pernah ada sesiapa yang mengucapkan kata-kata ini kepada saya sebagai seorang yang kalah. Di Belanda, sukan adalah tentang keputusan. Pemenang akan dipuji, manakala yang kalah akan dilupakan. Saya dibesarkan dalam dunia seperti itu. Itulah sebabnya kekalahan semalam sangat menyakitkan bagi saya. Tetapi budak perempuan berumur 9 tahun ini berbeza. Dia tidak melihat soal menang atau kalah, sebaliknya menghargai cara kami bermain. Dia berkata bahwa aksi berjuang kami dengan sepenuh hati itu indah. Ibunya menambah, "Anak saya belajar main bola tampar sejak umur 3 tahun. Bila dia tengok perlawanan semalam, dia kata, pemain Belanda berusaha keras, ya. Mesti mereka sedih sangat. Aisyah nak pergi cakap terima kasih pada mereka." Jadi dia pun cari perkataan bahasa Belanda di internet dan menulisnya dengan bersungguh-sungguh. Air mata mula bergenang di mata saya. Tetapi ini bukan air mata kesedihan seperti semalam. Ia adalah air mata hangat yang lahir dari sentuhan kelembutan orang lain. Aisyah menghulurkan bendera buatan sendiri dan kertas ucapan terima kasih itu kepada saya. Saat saya menerima barang-barang yang dibuat dengan penuh teliti dari tangan kecilnya itu, sesuatu di dalam hati saya berubah. Bidadari kecil ini telah mengajar saya bahwa nilai sebenar sukan bukan hanya tentang menang atau kalah. Sikap berjuang dengan sepenuh tenaga mempunyai kuasa untuk menyentuh hati orang.
Saya merendahkan badan saya separas dengan matanya, memegang tangannya, dan berkata dalam bahasa Melayu, "Terima kasih." Wajah Aisyah terus bersinar. Selepas pertemuan dengan Aisyah dan ibunya di taman, kami duduk berbual di bangku untuk seketika. Aisyah bercerita tentang perlawanan semalam dengan penuh semangat, walaupun masih sedikit malu. Setiap kata-katanya yang suci perlahan-lahan memulihkan hati saya yang terluka. Tiba-tiba, Ibu Aisyah berkata, "Kalau tak keberatan, sudikah kiranya Cik Anastasia datang makan malam di rumah kami malam ini?" Anak saya kata, dia nak berbual lagi dengan Cik Anastasia. Saya sangat terkejut. Menjemput orang asing yang baru pertama kali ditemui ke rumah adalah sesuatu yang luar biasa. Tetapi riak wajah ibunya penuh dengan keikhlasan. Saya pun menerima pelawaan itu dengan ucapan terima kasih. Selepas tamat perlawanan pada sebelah petang, saya pergi ke rumah Puan Aminah mengikut alamat yang diberikan. Perlawanan terakhir menentang Kenya. Kami tewas 2,3 set, tetapi itu tidak penting lagi. Pertemuan dengan Aisyah pada waktu pagi telah membuatkan hati saya terasa lebih ringan. Rumah Puan Aminah adalah sebuah rumah 2 tingkat di sebuah taman perumahan yang tenang. Apabila saya sampai di hadapan rumah, saya terdengar suara perbualan yang ceria dari dalam. Sebaik sahaja saya menekan loceng, Aisyah berlari membuka pintu dan menyambut saya dengan senyuman yang ceria. "Kak Anastasia dah sampai." Di pintu bukan sahaja ada Aisyah, tetapi juga ibunya yang saya jumpa pagi tadi, serta ayah dan neneknya yang baru pertama kali saya temui. Ayahnya seorang pekerja syarikat dalam lingkungan awal 40-an yang nampaknya baru sahaja menukar pakaian sutnya. Neneknya pula seorang wanita warga emas yang kelihatan anggun dalam usia 70-an. Beliau memakai blaus batik yang cantik. "Selamat datang, anak perempuan, saya tunggu dari tadi lagi," kata ayahnya sambil menunduk hormat dan menyapa saya dengan sopan. Neneknya juga menunduk hormat kepada saya dan berkata, "Datang dari jauh, mesti penat. Hari ini kami sediakan sedikit makanan, tapi dimasak dengan penuh kasih sayang untuk menyambut kamu." Suasana di dalam rumah itu terasa seperti sebuah keluarga Malaysia yang mesra. Di atas meja makan, terhidang pelbagai jenis masakan Melayu buatan sendiri. Ada rendang, sate, asam pedas, dan banyak lagi hidangan lain, semuanya nampak sangat menyelerakan. Sebelum kami mula makan, Aisyah membawa sesuatu untuk ditunjukkan kepada saya dengan gembira. Ia adalah sebuah buku scrap yang dibuatnya sendiri. Di muka depannya, tertulis dengan kemas, catatan setiap perlawanan Kak Anastasia. "Saya buat nih selama seminggu tahu," kata Aisyah sambil membuka buku scrap itu dengan bangga. Di dalamnya penuh dengan gambar-gambar saya dari kejohanan ini. Ada gambar yang dipotong dari surat kabar, gambar yang dicari dari internet, malah gambar saya semasa perlawanan semalam pun disusun dengan kemas. Yang lebih mengagumkan, terdapat analisis terperinci tentang data permainan saya. Kadar kejayaan rejaman Kak Anastasia ialah 40%. Angkanya mungkin tak nampak tinggi, tapi cara Akak sentiasa beri semangat pada rakan sepasukan sangat hebat. Terutamanya pada hujung set ketiga, masa pasukan ketinggalan mata, tapi Akak tetap meluru untuk selamatkan bola sampai akhir. Itu pemandangan yang sangat menyentuh hati. Saya hampir tidak percaya seorang budak perempuan berumur 9 tahun boleh membuat analisis sedalam ini. Malah, dia tidak hanya melihat pada angka, tetapi juga menghargai kualiti permainan dan keadaan mental. Semasa makan, semua ahli keluarga berbual pelbagai perkara dengan saya, tetapi yang paling menyentuh hati saya adalah cerita yang dikongsikan oleh neneknya. Di Malaysia, kami ada budaya yang dipanggil budi bahasa, yaitu memberi semangat kepada orang yang berusaha bersungguh-sungguh. Bukan hanya orang yang menang sahaja yang hebat, tetapi kami sangat menghargai orang yang berusaha dan orang yang tidak berputus asa hingga ke akhir. Itulah jiwa orang Malaysia. Ayahnya menyambung. Anak perempuan saya terkesan dengan permainan Cik Anastasia mungkin karena dia juga menyerap semangat ini. Kami dapat melihat keindahan dalam jiwa seseorang lebih daripada soal menang atau kalah. Itu mungkin nilai hidup kami orang Malaysia. Saya berasa sangat terharu. Sepanjang hidup saya hanya tahu tentang budaya yang memuji pemenang. Atlet yang kalah adalah orang yang tidak bernilai.
Berusaha pun tiada gunanya jika tiada hasil. Saya diajar untuk percaya begitu selama ini. Tetapi keluarga Malaysia ini sama sekali berbeza. Mereka tidak melihat pada hasil, tetapi pada proses. Tidak melihat pada kemenangan atau kekalahan, tetapi pada semangat, dan mereka memberitahu saya bahwa ini bukan sesuatu yang istimewa, tetapi budaya Malaysia yang biasa. Akhirnya, Aisyah berkata kepada saya, "Kak Anastasia, lain kali mesti menang tahu. Tapi walaupun kalah, saya akan sentiasa sokong akak, sebab orang yang berusaha bersungguh-sungguhlah yang paling hebat." Malam itu, ketika semua orang di rumah itu menghantar saya pulang, perasaan di dalam hati saya telah berubah sama sekali. Pikiran untuk berhenti bermain bola tampar telah hilang sepenuhnya. Selepas pengalaman yang begitu mesra, saya kembali dengan perasaan yang sama sekali berbeza terhadap perlawanan terakhir pada keesokan harinya. Walaupun ia adalah perlawanan untuk mengelak kedudukan terakhir menentang Kenya, kedudukan itu tidak lagi penting. Yang penting adalah berjuang sehabis baik untuk orang-orang yang telah saya temui di negara Malaysia ini. Pagi hari perlawanan, saya bangun lebih awal dari biasa untuk bersiap. Hati saya terasa ringan dan penuh dengan tenaga positif yang tidak pernah saya rasakan sebelum ini dalam kejohanan ini. Rakan-rakan sepasukan saya juga nampaknya perasan akan perubahan saya. "Anastasia, nampak ceria," tegur kapten pasukan Belanda. "Ya, saya telah bertemu dengan orang-orang yang hebat di Malaysia. Hari ini saya mahu bermain sebaik mungkin untuk mereka," jawab saya. Pukul 2 petang, kami menuju ke Aksiata Arena Bukit Jalil. Setibanya di sana, saya memandang ke arah tempat duduk penonton seperti biasa. Dan pada saat itu, satu pemandangan yang sukar saya percaya muncul di hadapan mata saya. Di satu sudut tempat duduk, saya nampak Aisyah dan keluarganya. Dan apa yang mereka pegang adalah kain rentang buatan sendiri dengan message dalam bahasa Belanda. Apabila saya melihat dengan teliti, tertulis perkataan lawan, "Anastasia," dalam huruf besar bahasa Belanda. Yang lebih menakjubkan, di sekeliling keluarga Aisyah, ada orang-orang Malaysia lain yang turut berkumpul. Ada pakcik kedai buah, makcik kedai alat tulis, adik-adik pelajar sekolah menengah, malah ketua kampung pun ada. Semua orang memegang bendera Belanda kecil di tangan mereka dan memberi semangat kepada kami. Apabila perlawanan bermula, sesuatu yang tidak dijangka berlaku. Dalam perlawanan-perlawanan sebelum ini, sorakan untuk Belanda hampir tidak kedengaran, tetapi hari ini berbeza. Dari tempat duduk Aisyah, kedengaran sorakan untuk Belanda dengan jelas. "Anastasia, Belanda, lawan." Yang lebih menyentuh hati adalah suara kanak-kanak yang menjerit perkataan Dank je wel dalam bahasa Belanda. Walaupun sebutannya tidak sempurna, ia adalah sorakan yang datang dari hati. Set pertama kami tewas, 19,25. Tetapi sorakan masih tidak berhenti. Set kedua kami juga tewas 22,25. Tetapi setiap kali kami bermain sehabis baik, akan ada tepukan gemuruh yang mesra dari penonton. Dan dalam set ketiga, kami berjuang habis-habisan sehingga mendahului 20,18. Pada ketika itu, peluang keemasan datang. Pemain setter menghantar bola kepada saya dengan sempurna. Saya melompat setinggi mungkin dan menggunakan seluruh tenaga saya untuk merejam bola. Bola itu melepasi hadangan pihak lawan dan jatuh ke gelanggang. 21,18. Saat itu, seluruh stadium bergema dengan sorakan, terutamanya dari tempat duduk Aisyah, yang bunyinya seolah-olah kami berada di stadium sendiri di Belanda. Saya menggenggam penumbuk dan menunduk hormat kepada penonton tanpa sedar. Walaupun kami memenangi set ketiga 25,21, pada set keempat dan kelima, kami tewas dengan tipis. Keputusan akhir, Kenya menang 3,2 set, dan kami menamatkan saingan di tempat terakhir. Tetapi sebaik sahaja whistle penamat berbunyi, sesuatu yang luar biasa berlaku. Seluruh penonton di stadium berdiri dan memberikan tepukan gemuruh kepada kami. Mereka menepuk tangan untuk pasukan Kenya yang menang, dan menepuk tangan untuk kami yang kalah, dengan sama rata. Air mata saya mengalir tanpa henti. Sepanjang hidup saya, tidak pernah ada sesiapa yang memberi tepukan segemuruh ini kepada pihak yang kalah.
Dalam sesi temu bual selepas perlawanan, saya tidak dapat menahan emosi. Ini kali pertama dalam hidup saya menerima sorakan seperti ini, kata saya sambil menangis. Saya ingin mengucapkan terima kasih dari lubuk hati. Saya kepada semua rakyat Malaysia yang memberikan tepukan yang begitu mesra kepada kami yang tewas. Saya telah belajar tentang keindahan sebenar sukan di negara ini. Selepas temu bual selesai, Aisyah dan semua orang datang menunggu di pintu keluar. Kak Anastasia hebat sangat. Rejaman terakhir tadi sangat bergaya. Apabila melihat senyuman suci Aisyah, air mata saya mengalir sekali lagi. Dan 2 tahun kemudian, pada musim bunga tahun 2023, saya akhirnya menandatangani kontrak dengan pasukan KL Phoenix, sebuah pasukan terkemuka dalam Liga Bola Tampar Wanita Profesional Malaysia. Usaha keras saya selama 2 tahun telah membuahkan hasil. Pada hari saya tiba di Malaysia, perkara pertama yang saya lakukan adalah menghubungi Aisyah dan keluarganya. Sebaik sahaja saya menelpon dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur Klia, saya terdengar suara ceria Aisyah. Kak Anastasia betul-betul balik. Kini Aisyah berumur 12 tahun dan merupakan pemain penting dalam klub bola tampar remaja tempatan. Tempat pertama kami bertemu semula adalah di Taman Damai yang penuh kenangan itu. Kami duduk di bangku yang sama seperti 2 tahun lalu, tetapi kali ini perasaannya sama sekali berbeza. Saya dah tunaikan janji saya, kata saya. Aisyah membalas dengan senyuman yang ceria. Saya pun tunaikan janji saya juga. Saya berlatih bersungguh-sungguh setiap hari, supaya boleh jadi macam Kak Anastasia suatu hari nanti. Melihat dia membesar, saya berasa sangat terharu. Budak perempuan kecil berumur 9 tahun pada hari itu, kini telah menjadi seorang pemain bola tampar yang anggun. Apabila aktiviti bersama pasukan KL Phoenix bermula, saya menggunakan ketinggian dan kemahiran saya untuk menjadi pemain utama pasukan. Tahap kemahiran bola tampar Malaysia dan layanan mesra rakan, sepasukan membuatkan saya merasai kehebatan Malaysia sekali lagi. Terutamanya sorakan penonton semasa perlawanan sangat mengagumkan. Walaupun ketika kami ketinggalan, peminat Malaysia tetap memberi sokongan hingga ke akhir. Budaya menepuk tangan untuk pemenang dan juga yang kalah mengembalikan kenangan 2 tahun lalu. Rumah Aisyah benar-benar menjadi rumah kedua saya. Saya menyambut Hari Raya Aidilfitri di rumah mereka setiap tahun dan belajar banyak tentang budaya dan tradisi Malaysia. Kami memasak masakan Melayu bersama-sama, pergi ke masjid bersama-sama. Mereka menjaga saya seperti ahli keluarga sendiri. Kini, saya sudah bermain bola tampar di Malaysia selama 3 tahun. Apa yang saya pelajari dari negara ini bukan sahaja kemahiran bola tampar, tetapi juga tentang menjadi seorang manusia, makna usaha, dan yang paling penting, kepentingan ikatan antara insan. Aisyah kini di tingkatan 1 dan merupakan pemain AC klub bola tampar sekolahnya. Baru-baru ini saya pergi menonton perlawanannya dan melihat dia bermain dengan cantik dan tidak berputus asa hingga ke akhir, sama seperti saya pada hari itu. Permainan kamu sangat indah, Aisyah, kata saya kepadanya selepas perlawanan. Dia menjawab dengan gembira. Kan Kak Anastasia yang ajar saya? Yang penting bukan menang atau kalah, tapi sejauh mana kita berusaha. Saya berpikir dari lubuk hati saya, kejohanan yang berakhir dengan kedudukan terakhir pada musim luruh 2021 itu adalah pengalaman paling berharga dalam hidup saya. Jika pada hari itu saya tidak bertemu dengan Aisyah, tidak akan ada saya yang sekarang. Akhirnya, saya ingin memberitahu semua yang menonton video ini, rakyat Malaysia memberi semangat kepada semua orang yang berusaha, bukan hanya kepada pemenang. Tidak kira betapa kecilnya usaha itu atau betapa kecilnya cabaran itu, mereka akan melihat dan menghargainya. Dan perkara itu telah mengubah hidup saya sama sekali. Sekarang, saya mencintai Malaysia dari lubuk hati saya. Disinilah rumah kedua saya. Dan saya tidak akan pernah melupakan rasa terima kasih saya kepada Aisyah dan keluarganya, penduduk setempat, dan semua orang yang datang bersorak pada hari itu. Nilai sebenar sukan bukanlah menang atau kalah, tetapi berusaha sehabis baik, tidak berputus asa hingga ke akhir, dan meninggalkan sesuatu di dalam hati mereka yang menonton. Terima kasih kepada semua rakyat Malaysia.
Karena Andalah semua, saya masih boleh terus bermain bola tampar setiap hari, dan mulai sekarang, saya akan terus bermain sehabis baik untuk semua. Terima kasih.